Bismillahirrahmanirrahim. Burung merbah hinggap di dahan, terbang rendah di hujung titi. Guru mendidik tanpa perbezaan, menjulang perpaduan sepenuh hati. Nanas masak manis rasanya, dimakan ramai enak terasa. Sosiologi pendidikan membina bangsa, tiada jurang semua bersama. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua hadirin. Hari ini kami akan membentangkan satu tajuk yang amat penting dalam konteks pendidikan moden, iaitu kepelbagaian sosio-budaya di sekolah. Sebelum kita mendalami tajuk ini, molek rasanya kami memperkenalkan ahli kumpulan yang akan membuat pembentangan pada hari ini. Pembentang pertama iaitu saya sendiri, Rusdi bin Choding, yang kini bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Garam 2, Kinabatangan. Pembentang kedua iaitu Sarminsah bin Said, yang kini bertugas di SMK Bukit Garam, Kinabatangan. Dan pembentang yang terakhir iaitu Azrihan bin Pegrisun, yang kini berkhidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Haji Panglima Jakarta. Malam hening bintang berseri, cahaya bulan menyinar desa. Marilah kita bersatu hati menjulang ilmu demi bangsa. Sebelum kita mendalami tajuk ini, marilah kita lihat definisi kepelbagaian sosio-budaya. Kepelbagaian sosio-budaya merujuk kepada perbezaan dalam budaya, agama, bangsa, adat resam, kepercayaan serta nilai dan norma sosial dalam kalangan masyarakat. Dalam konteks sekolah, ia merangkumi latar belakang murid, guru dan kaki tangan sekolah yang mempunyai identiti budaya berbeza. Sekolah merupakan tempat di mana kanak-kanak dan remaja membina identiti sosial mereka. Kepelbagaian sosio-budaya membawa beberapa manfaat penting kepada murid. Antaranya, dapat membantu murid berfikiran terbuka. Hal ini demikian kerana murid belajar untuk memahami dan menghormati perbezaan antara mereka. Selain itu, perbezaan kepelbagaian sosio-budaya ini juga mewujudkan persekitaran sekolah yang harmoni kerana toleransi dan penerimaan budaya yang berbagai dapat mengurangkan konflik sosial. Di samping itu, kepelbagaian sosio-budaya dapat meningkatkan kualiti pendidikan kerana kepelbagaian perspektif membolehkan murid belajar daripada pelbagai sudut pandang. Namun, jika tidak diurus dengan baik, kepelbagaian sosio-budaya boleh membawa kepada konflik, diskriminasi dan ketidaksamaan dalam pendidikan. Oleh itu, kajian terhadap kepelbagaian sosio-budaya di sekolah amat penting dan signifikan supaya kita dapat memahami perkembangannya, faktor-faktor yang mempengaruhinya dan peranan guru dalam menangani isu yang timbul. Sekolah sebagai institusi pendidikan berperanan dalam membentuk hubungan sosial yang inklusif dan harmoni antara individu daripada latar belakang yang pelbagai. Kepelbagaian ini bukan saja satu cabaran tetapi juga peluang untuk memperkaya pengalaman pembelajaran dan memperkukuh perpaduan nasional. Terdapat beberapa aspek utama dalam kepelbagaian sosio-budaya di sekolah. Antaranya ialah kepelbagaian kaum dan etnik. Selain itu, terdapat juga aspek kepelbagaian agama. Ketiga, kepelbagaian bahasa. Dan yang terakhir, kepelbagaian budaya dan adat resam. Aspek kepelbagaian kaum dan etnik merujuk kepada negara kita Malaysia sebagai negara majmuk yang mempunyai pelajar daripada pelbagai etnik seperti Melayu, Cina, India dan masyarakat pribumi seperti Iban, Kadazan dan orang asli. Sekolah menjadi tempat di mana interaksi antara kaum berlaku melalui aktiviti pembelajaran, kokurikulum dan aktiviti sosial. Contohnya, sekolah mengadakan sambutan Hari Kebangsaan yang melibatkan persembahan tarian pelbagai etnik seperti Zapin, tarian Naga dan juga tarian Sumazau. Selain itu, terdapat juga kepelbagaian agama.
Pelajar di sekolah mempunyai kepercayaan yang berbeza seperti Islam, Kristian, Hindu, Buddha dan agama-agama lain. Sekolah memainkan peranan yang signifikan dalam memastikan keharmonian antara penganut agama berbeza dengan menggalakkan sikap hormat menghormati dan toleransi. Contohnya, sekolah menyediakan bilik khas untuk pelajar Muslim menunaikan solat tanpa mengganggu keperluan pelajar lain. Seterusnya, aspek kepelbagaian bahasa. Bahasa utama yang digunakan dalam sistem pendidikan ialah bahasa Melayu. Tetapi, terdapat juga sekolah jenis kebangsaan yang menggunakan bahasa Cina dan bahasa Tamil. Murid dari latar belakang berbeza dapat belajar bahasa kedua atau ketiga untuk memahami budaya lain dengan lebih baik. Contohnya, program jalinan bahasa yang membolehkan pelajar berkomunikasi dalam bahasa yang berlainan dalam aktiviti pembelajaran dan co-curriculum. Aspek terakhir ialah aspek kepelbagaian budaya dan adat resam. Setiap kumpulan etnik mempunyai adat resam dan budaya yang unik. Sekolah boleh memanfaatkan kepelbagaian ini dalam subjek seperti sejarah dan pendidikan moral untuk meningkatkan kefahaman dan penghormatan terhadap budaya lain. Contohnya, penganjuran Minggu Kebudayaan di sekolah yang mempamerkan pakaian tradisional, makanan warisan dan kesenian pelbagai kaum. Kepelbagaian sosiobudaya di sekolah merupakan satu aset yang boleh memperkaya pengalaman pembelajaran dan memperkukuh perpaduan dalam kalangan generasi muda. Dengan pendekatan yang inklusif, toleransi yang tinggi serta pengurusan yang baik oleh pihak sekolah, kepelbagaian ini dapat dimanfaatkan untuk membentuk masyarakat yang lebih harmoni dan saling menghormati. Seiring dengan perubahan zaman dan dasar pendidikan yang lebih terbuka, kepelbagaian sosiobudaya di sekolah telah mengalami perkembangan yang pesat. Antara faktor yang mendorong perkembangan ini termasuklah dasar kerajaan, globalisasi, teknologi dan peranan institusi pendidikan dalam menggalakkan integrasi sosial. Kepelbagaian sosiobudaya dalam sistem pendidikan Malaysia bukanlah satu fenomena baru. Ia telah berkembang mengikut beberapa fasa sejarah utama, antaranya zaman penjajahan, zaman pasca kemerdekaan, dan era globalisasi dan teknologi. Pada zaman penjajahan, iaitu sebelum tahun 1957, sistem pendidikan di Malaysia diasaskan oleh penjajah British dan berkembang dalam bentuk sekolah vernakular untuk pelbagai kaum. Contohnya, sekolah Melayu untuk masyarakat Melayu yang menggunakan bahasa Melayu sebagai penghantar. Sekolah Cina yang menggunakan bahasa Mandarin dan mengamalkan kurikulum dari negara Cina. Sekolah Tamil menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar, dan sekolah Inggeris di bandar kebanyakan pelajar terdiri daripada golongan elit. Sistem ini tidak menggalakkan interaksi antara kaum dan menyebabkan pemisahan sosial. Selepas zaman kemerdekaan ataupun pasca kemerdekaan, iaitu dari tahun 1957 sehingga tahun 1970-an, kerajaan memperkenalkan dasar pendidikan kebangsaan iaitu pada tahun 1957 dengan tujuan untuk menyatukan sistem pendidikan dan mewujudkan perpaduan antara kaum. Sekolah kebangsaan yang diperkenalkan sebagai sekolah utama dengan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar telah dimulakan. Walaupun sistem ini menggalakkan integrasi, sekolah vernakular masih dikekalkan dan ini menyebabkan sekolah-sekolah masih dipisahkan mengikut kaum. Pada era globalisasi dan teknologi kini, iaitu sekitar tahun 1990-an sehingga sekarang, kepelbagaian sosiobudaya semakin berkembang kerana urbanisasi dan penggunaan teknologi. Pelajar dari pelbagai latar belakang semakin berinteraksi di sekolah melalui program rancangan integrasi murid untuk perpaduan ataupun remote. Aktiviti co-curriculum bersama antara sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan telah diadakan. Program pertukaran pelajar dan pembelajaran dalam talian yang menghubungkan pelajar dengan masyarakat luar negara juga telah meningkatkan interaksi antara pelajar.
Namun, cabaran tetap wujud, terutamanya dalam memastikan peluang pendidikan yang adil kepada semua kaum dan mengatasi prasangka sosial yang masih wujud dalam masyarakat. Seterusnya, kita akan masuk kepada faktor yang mempengaruhi kepelbagaian sosio-budaya di sekolah. Antaranya adalah bangsa, bahasa, struktur sosial, kepercayaan, adat resam, dan juga budaya. Dari segi bangsa, terdapat akulturasi, yaitu penerimaan budaya lain tanpa kehilangan identiti asal. Akulturasi berlaku apabila individu atau kumpulan menerima dan menyelesaikan unsur budaya daripada budaya lain tanpa menghilangkan budaya asal mereka. Sebagai contoh, pelajar dari pelbagai kaum mempelajari dan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, tetapi pada masa yang sama masih menggunakan bahasa ibunda di rumah atau dalam komuniti mereka. Selain itu, makanan di kantin sekolah juga mencerminkan kepelbagaian budaya seperti nasi lemak daripada orang Melayu, pau dan mihun goreng melambangkan orang Cina, serta capati dan roti canai daripada kalangan orang India yang diterima oleh semua pelajar. Pelajar bukan Melayu memakai baju kurung atau batik semasa acara rasmi di sekolah, tetapi tetap mengekalkan pakaian tradisional mereka pada sambutan perayaan masing-masing. Kesannya, akulturasi membantu pelajar mengenali budaya lain tanpa kehilangan identiti asal mereka, sekaligus mewujudkan penghargaan terhadap kepelbagaian di sekolah. Seterusnya adalah asimilasi, yaitu penyatuan budaya dan identiti. Asimilasi berlaku apabila individu daripada kumpulan etnik berbeza mengadaptasi unsur budaya majoriti sehingga membentuk satu identiti budaya yang seragam. Sebagai contoh, di dalam sekolah, semua pelajar memakai pakaian seragam sekolah yang sama tanpa mengira bangsa dan agama. Sistem pendidikan pula dan silibus yang sama digunakan oleh semua kaum yang menggalakkan persamaan dalam cara berfikir dan bertindak dalam persekitaran akademik. Pelajar juga mengamalkan nilai-nilai bersama seperti hormat menghormati, bekerja sama dalam kumpulan, dan berkongsi pengalaman tanpa mengira kaum. Asimilasi di sekolah membantu mengurangkan perbezaan antara kaum dan mewujudkan rasa kekitaan dalam pelajar. Wujudnya satu identiti bersama sebagai warga negara Malaysia, di mana pelajar menerima norma dan nilai yang sama dalam kehidupan seharian mereka. Faktor yang terakhir berkenaan dengan bangsa adalah amalgamasi, yaitu pembentukan identiti baru hasil campuran budaya. Amalgamasi merujuk kepada pencantuman budaya dan ras yang berbeza sehingga membentuk budaya baharu yang unik. Sebagai contoh, dalam sekolah, pelajar dari pelbagai kaum mengambil bahagian dalam aktiviti seperti tarian satu Malaysia yang menggabungkan unsur tarian Melayu, Cina dan India. Budaya makanan pula menjadi lebih bersifat fusion. Contohnya nasi lemak boleh dinikmati bersama teh tarik yang popular dalam budaya India, atau roti bakar bersama kopi yang sering dikaitkan dengan masyarakat Cina. Pembentukan persahabatan rapat antara pelajar dari kaum yang berbeza membawa kepada penerimaan budaya lain secara semula jadi. Seorang pelajar yang lahir daripada perkawinan antara bapa Melayu dan bapa Cina juga mungkin fasih bertutur dalam bahasa Melayu, Mandarin dan Inggris. Dan hasilnya, pelajar ini mudah berkomunikasi dengan rakan-rakan dari berbagai kaum, mewujudkan interaksi yang lebih terbuka. Di samping itu, mempromosikan sikap saling memahami dan menghargai perbezaan dalam komuniti di sekolah. Amalgamasi juga menghasilkan keharmonian dan perpaduan yang lebih erat, kerana pelajar bukan sahaja memahami budaya lain, tetapi turut menggabungkan dalam kehidupan seharian mereka. Oke, seterusnya masuk ke dalam bahasa, yaitu bahasa sebagai medium perpaduan di sekolah. Contohnya murid dari pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, dan India menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam komunikasi harian. Kesannya, ia dapat memudahkan interaksi dan pemahaman antara pelajar pelayanan bangsa. Ia juga membantu membentuk identiti nasional yang kukuh dalam kalangan pelajar. Seterusnya adalah penggunaan pelbagai bahasa dalam komunikasi. Contohnya, walaupun bahasa Melayu adalah bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan, tetap menggunakan bahasa ibunda mereka, di mana pelajar itu akan menggunakan bahasa seperti bahasa Mandarin, Tamil atau dialek lain di luar bilik darjah mereka. Ianya mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih kaya dengan kepelbagaian linguistik, samping membantu pelajar menghargai dan memahami bahasa serta budaya rakan mereka. Kemudian yang ketiga adalah bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran. Contohnya,
Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan Malaysia pada tahun 1996, yaitu dalam Akta Pendidikan tahun 1996. Tetapi, terdapat subjek tertentu diajarkan dalam bahasa Inggris seperti matematik dan sains. Ini membantu pelajar menguasai lebih daripada satu bahasa, kemudian meningkatkan keupayaan komunikasi mereka, memberikan kelebihan kepada pelajar untuk berinteraksi dalam konteks global dan memperkaya pengalaman akademik mereka. Kemudian dari segi aktiviti kokurikulum dan kepelbagaian bahasa, contohnya, sekolah mengadakan pertandingan pidato dan daripada pelbagai bahasa, seperti pidato bahasa Melayu, Mandarin, Tamil, dan Inggris. Ia menggalakkan penghormatan terhadap kepelbagaian bahasa di kalangan pelajar. Kemudian memperkenalkan pelajar kepada keindahan bahasa lain sekaligus meningkatkan toleransi budaya. Kemudian, faktor yang mempengaruhi kepelbagaian sosial budaya di sekolah juga termasuk daripada struktur sosial. Di mana struktur sosial ini terbagi kepada beberapa lah. Contohnya, kelas sosial dan perbezaan latar belakang pelajar. Terdapat pelajar yang datang daripada pelbagai kelas sosial, seperti kelas atasan, menengah, pekerja, dan bawahan. Setengah pelajar mempunyai kemudahan pembelajaran lebih baik di rumah, sementara ada juga dalam kalangan mereka yang menghadapi cabaran ekonomi. Kemudian kesannya di sekolah pula, sekolah menyediakan bantuan pendidikan dan beasiswa untuk pelajar daripada kelas bawahan. Kemudian mewujudkan program sokongan akademik untuk membantu pelajar daripada latar belakang yang berbeza. Kemudian pengaruh budaya berdasarkan kelas sosial dan etnik. Contohnya, pelajar Cina mungkin lebih terdedah kepada budaya perniagaan karena latar belakang keluarga mereka. Kemudian pelajar Melayu mungkin mempunyai pengaruh kuat dalam institusi kerajaan berdasarkan sejarah mereka dan lapisan masyarakat mereka. Kemudian pelajar India pula mempunyai hubungan dengan sistem kasta tradisional yang masih lagi diamalkan. Kemungkinan besar juga akan mempengaruhi setengah aspek kehidupan mereka. Dan hasil daripada ini, pelajar-pelajar dapat belajar memahami perbezaan budaya antara satu sama lain. Kemudian aktiviti kokurikulum juga boleh mengintegrasikan elemen budaya berbeza seperti penganjuran hari kebudayaan dan juga minggu integrasi. Kemudian adalah dari segi peranan kepimpinan dalam kalangan pelajar. Contohnya pelajar seperti pengawas, ketua kelas, dan pemimpin kelab datang dari berbagai latar belakang sosial. Peranan kepimpinan dalam masyarakat tercermin dalam sekolah. Contohnya anak pemimpin komuniti sering aktif dalam organisasi sekolah. Kepimpinan dalam kalangan pelajar membantu menggalakkan perpaduan antara kumpulan sosial yang berbeza. Program latihan kepimpinan boleh membantu pelajar tanpa mengira latar belakang sosial. Seterusnya dari segi kepercayaan, di mana kepercayaan ini dilihat sebagai peranan penting dalam membentuk pemikiran dan tingkah laku pelajar. Ia juga dilihat sebagai faktor kepelbagaian ataupun munculnya kepelbagaian sosial budaya dalam sekolah. Di mana contoh kepercayaan dari segi agama, pelajar Muslim menunaikan solat di surau sekolah, sementara pelajar Hindu atau Buddha mungkin mengamalkan meditasi atau upacara tertentu di rumah ibadat masing-masing. Kemudian dari segi kepercayaan, terdapat tentang larang. Setengah pelajar mungkin mengelakkan perbuatan tertentu, seperti tidak memotong kuku pada waktu malam, karena kepercayaan nenek moyang mereka. Kepercayaan dari segi akademik, ada pelajar yang mempercayai bahwa usaha dan doa membawa kepada kejayaan, manakala ada juga yang percaya bahwa memakai azimat untuk memperoleh tua dalam suatu periksaan itu amat digalakkan. Hasilnya, sekolah perlu menghormati kepercayaan setiap pelajar dan memberi ruang untuk mereka mengamalkan kepercayaan masing-masing. Program kesedaran kepelbagaian agama boleh membantu pelajar memahami perbezaan dan menghormati satu sama lain. Kemudian dari segi adat resam, contohnya adat kelahiran. Setengah pelajar mungkin menjalani upacara cukur jambul, yaitu masyarakat Melayu, atau ana prasana, upacara pertama kali bayi makan makanan pejal dalam budaya India. Kemudian dari segi adat perkawinan pula, pelajar yang ibu bapanya berkawin mengikut adat perkawinan campur mungkin lebih memahami dan mengamalkan dua budaya berbeza. Adat kematian pula, pelajar bukan Islam mungkin menghadiri upacara keagamaan seperti upacara membakar mayat atau upacara penghormatan nenek moyang mereka. Dan hasilnya di sekolah, aktiviti kebudayaan di sekolah seperti pameran adat resam dapat meningkatkan lagi pemahaman pelajar serta perbezaan budaya mereka. Guru juga boleh menggunakan contoh adat resam dalam pengajaran sejarah dan pendidikan moral untuk mendidik pelajar tentang warisan budaya Malaysia. Kemudian yang terakhir adalah budaya. Dilihat sebagai faktor kepelbagaian sosial budaya yang berada di sekolah. Contohnya dari segi makanan. Sekolah menyediakan makanan halal untuk pelajar Muslim, tetapi juga perlu menghormati keperluan pemakanan vegetarian bagi pelajar Hindu dan Buddha.
Bahasa pula, pelajar berkomunikasi dalam bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, tetapi juga menggunakan bahasa ibunda mereka seperti Mandarin atau Tamil di luar kelas. Pakaian pelajar, India mungkin memakai kurta atau sari semasa sambutan di Bali di sekolah, manakala pelajar Melayu memakai baju kurung atau baju Melayu pada hari raya. Sambutan pelbagai perayaan di sekolah membantu pelajar menghormati dan memahami budaya rakan mereka. Mewujudkan program silang budaya seperti persembahan tarian tradisional dan pertandingan memasak makanan tradisi adalah puncak kepada berubahnya ataupun munculnya kepelbagaian sosio budaya di dalam sekolah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan satu isu penting yang berlaku dalam persekitaran sekolah, iaitu ketidaksamaan akibat kepelbagaian sosio budaya. Isu ini merujuk kepada perbezaan layanan, peluang dan akses terhadap sumber pendidikan dalam kalangan pelajar yang berpunca daripada faktor budaya, etnik, bahasa dan latar belakang sosial. Okay, mari kita tengok kepada isu yang pertama, iaitu ketidaksamaan ekonomi dalam kalangan pelajar. Ini bermakna pelajar daripada keluarga berpendapatan tinggi lebih berpeluang mendapatkan bahan pembelajaran tambahan seperti kelas tuition, alat elektronik dan juga buku rujukan yang lengkap. Manakala sebaliknya, pelajar dari keluarga kurang berkemampuan pula mungkin menghadapi kesukaran dalam menyediakan keperluan pembelajaran asas. Ketidaksamaan ini boleh memberikan kesan terhadap prestasi akademik mereka. Sebagai contoh, seorang pelajar tidak mampu memiliki komputer atau akses internet, mungkin ketinggalan dalam pembelajaran berbanding rakan yang mempunyai kemudahan tersebut. Seterusnya kita kepada poin yang kedua, iaitu jurang dalam penyertaan aktiviti sekolah. Okey, ini bermaksud sesetengah aktiviti kurikulum seperti lawatan sambil belajar, perkemahan dan pertandingan memerlukan bayaran tertentu. Oleh itu, pelajar yang kurang berkemampuan mungkin terpaksa menarik diri daripada aktiviti ini, menyebabkan mereka kurang berpeluang untuk menonjol dalam bidang selain akademik. Sebagai contoh, pelajar berbakat dalam sukan mungkin tidak dapat menyertai kejohanan di peringkat lebih tinggi kerana tidak mampu menanggung kos perjalanan dan juga peralatan sukan. Manakala yang ketiga pula ialah bahasa sebagai penghalang dalam pembelajaran. Pelajar daripada latar belakang etnik atau bahasa yang berbeza mungkin menghadapi kesukaran untuk memahami pelajaran jika berbahasa pengantar di sekolah bukan bahasa utama mereka. Hal ini boleh menyebabkan mereka ketinggalan dalam pembelajaran dan kurang yakin untuk berkomunikasi di dalam kelas. Sebagai contoh, pelajar yang kurang fasih dalam bahasa pengantar mungkin menghadapi kesukaran memahami istilah sains dan matematik. Seterusnya, memberikan kesan kepada pencapaian akademik mereka. Manakala poin yang keempat, kita pergi ke poin yang keempat, iaitu diskriminasi dan stereotip di sosial di sekolah. Ini bermakna terdapat kecenderungan untuk melabel pelajar berdasarkan latar belakang sosial dan budaya mereka. Stereotip negatif boleh menyebabkan pelajar kehilangan keyakinan diri serta kurang diberi peluang untuk membuktikan kebolehan mereka. Sebagai contoh lah ya, pelajar dari kawasan luar bandar mungkin dipandang rendah dan dianggap kurang cemerlang berbanding pelajar dari bandar. Manakala kita pergi ke poin yang kelima, iaitu ketidakseimbangan dalam kurikulum dan penghargaan budaya. Apa yang dikatakan dalam poin kelima ini ialah sesetengah budaya lebih diberi penekanan dalam buku teks dan aktiviti sekolah, manakala budaya lain kurang dipaparkan. Ini kesannya boleh menyebabkan pelajar daripada latar belakang budaya yang kurang diketengahkan merasa terpinggir dan kurang dihargai. Sebagai contoh, pelajar yang jarang melihat budaya mereka dalam aktiviti ataupun dalam sukatan pelajaran mungkin berasa kurang bermotivasi untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Maka itu saja 5 yang saya dapat ketengahkan berkenaan dengan isu ketidaksamaan akibat kepelbagaian sosial budaya di sekolah. Okey, secara kesimpulannya,
Ketidaksamaan akibat kepelbagaian sosial budaya di sekolah ini adalah satu isu yang boleh memberi kesan kepada prestasi akademik, penyertaan dalam aktiviti sekolah dan keyakinan diri pelajar. Walaupun sekolah merupakan tempat untuk membentuk keadilan sosial, namun masih wujud cabaran dalam memastikan semua pelajar mendapat peluang yang sama tanpa mengira latar belakang mereka. Dan itu sahaja. Sekian dan terima kasih. Setelah kita membincangkan isu ketidaksamaan akibat kepelbagaian sosio budaya, kini kita akan melihat peranan guru sebagai ejen sosialisasi dalam membentuk budaya sekolah yang harmoni dan inklusif. Sebelum itu, sosialisasi ialah proses di mana individu belajar dan mengadaptasi norma, nilai, budaya serta peranan sosial dalam sesebuah masyarakat. Dalam konteks sekolah, guru memainkan peranan utama dalam membentuk sikap, pemikiran dan interaksi sosial murid. Peranan guru yang pertama dalam sosialisasi di sekolah ialah memupuk nilai perpaduan dan toleransi. Guru menggalakkan murid dari pelbagai kaum untuk bekerja sama dalam tugasan berkumpulan. Sebagai contoh, program Minggu Perpaduan Sekolah boleh dianjurkan untuk murid berkongsi budaya masing-masing melalui persembahan, pameran, makanan dan permainan tradisional seperti congkak dan gasing. Kesannya, murid belajar untuk menghormati perbezaan budaya dan mengurangkan stereotip negatif terhadap kaum lain. Yang kedua, guru menjadi role model dalam interaksi secara beradab. Guru perlu menunjukkan sikap menghormati pendapat murid, menggunakan bahasa yang sopan dan mengamalkan nilai profesionalisme dalam komunikasi. Di dalam bilik darjah, guru boleh menggunakan teknik komunikasi berkesan seperti pendekatan mesra murid dan penggunaan bahasa badan yang positif untuk membina hubungan yang baik. Kesannya, murid meniru tingkah laku guru dan mengaplikasikannya dalam interaksi harian mereka. Seterusnya kita lihat kepada peranan guru sebagai ejen sosialisasi di sekolah. Yang pertama sekali adalah menggalakkan penggunaan bahasa ibunda dan bahasa kebangsaan. Perkara ini dilihat untuk memastikan pelajar fasih dalam bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan untuk memperkukuhkan lagi identiti nasional. Kemudian menggalakkan pelajar menghargai bahasa ibunda mereka sebagai warisan budaya. Sebagai contoh, guru bahasa Melayu mengadakan pertandingan sajak, pidato atau syarahan bagi meningkatkan kefasihan dan kecintaan terhadap bahasa kebangsaan. Kemudian guru memberi galakan kepada pelajar untuk bercakap dalam bahasa Melayu dengan rakan-rakan berbagai kaum bagi memupuk perbatuan nasional ataupun identiti nasional. Seterusnya adalah menerapkan semangat patriotisme dan cinta akan negara, yaitu di mana guru berperanan sebagai pemupuk rasa bangga menjadi rakyat Malaysia dengan memahami sejarah dan budaya negara. Menggalakkan penyertaan dalam aktiviti kebangsaan seperti sambutan Hari Kemerdekaan, pertandingan lagu patriotik, dan kempen perpaduan. Sebagai contoh, guru sejarah menerangkan perjuangan tokoh-tokoh negara dalam mencapai kemerdekaan. Kemudian sekolah menganjurkan pertandingan pakaian tradisional pelbagai kaum untuk meningkatkan kefahaman tentang budaya lain. Okey, baiklah, saya akan meneruskan pembentangan dengan mengenai peranan guru sebagai ejen sosialisasi di sekolah dengan memberi fokus kepada dua peranan, iaitu mengajar sikap berdikari dan bertanggungjawab serta mencegah tingkah laku negatif. Yang pertama sekali adalah mengajar sikap berdikari dan bertanggungjawab. Sebagai seorang pendidik, guru memainkan peranan penting dalam membentuk murid yang berdikari dan bertanggungjawab. Ini boleh dilakukan dengan yang pertama, guru boleh memberikan tugasan dan tanggungjawab kepada murid agar mereka menguruskan masa dengan baik. Manakala yang kedua pula, mendorong murid membuat keputusan sendiri dan menyelesaikan masalah secara rasional. Dan yang ketiga adalah melatih murid supaya tidak bergantung sepenuhnya kepada orang lain tetapi berusaha sendiri untuk mencapai kejayaan. Melalui bimbingan yang betul, murid akan lebih bersedia dan menghadapi cabaran kehidupan serta menjadi individu yang berdisiplin dan berdaya saing. Dan kita pergi kepada peranan guru sebagai ejen sosialisasi yang kedua adalah mencegah tingkah laku negatif. Selain mendidik, guru juga bertanggungjawab dalam membendung tingkah laku dalam kalangan murid. Ini bermaksud yang pertama sekali, guru boleh mengesan dan mengambil tindakan terhadap masalah seperti
buli, ponteng sekolah dan sikap tidak hormat. Yang kedua adalah dengan memberikan konseling serta mendidik murid mengenai kesan negatif tingkah laku yang tidak baik. Dan yang ketiga, guru boleh mewujudkan suasana sekolah yang selamat dan harmoni supaya murid berasa dihargai dan diterima dalam komuniti sekolah. Dengan usaha seperti ini, guru dapat membantu membentuk persekitaran pembelajaran yang positif serta memastikan murid berkembang dengan baik dari segi emosi dan juga sosial. Dan secara kesimpulannya, guru bukan sahaja bertindak sebagai pendidik tetapi juga sebagai pembimbing dalam membentuk murid yang bertanggungjawab dan bermoral tinggi. Dengan peranan yang dimainkan oleh guru, murid dapat menjadi individu yang lebih baik bukan sahaja di sekolah tetapi juga dalam kehidupan masyarakat. Itu sahaja untuk peran guru daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, secara keseluruhannya atau kesimpulan daripada pembentangan ataupun daripada tajuk yang kami bentangkan semuanya adalah kepelbagaian budaya di sekolah merupakan satu aset penting dalam membentuk persekitaran dan pembelajaran yang lebih inklusif dan harmoni. Kepelbagaian ini membolehkan murid mengenali serta menghormati perbezaan budaya, agama dan latar belakang sosial antara satu sama lain. Namun, faktor seperti persekitaran, pendidikan dan pengaruh luar boleh mempengaruhi sejauh mana kepelbagaian ini diterima dan dimanfaatkan. Walaupun wujud isu ketidaksamaan akibat kepelbagaian sosial budaya, guru memainkan peranan penting sebagai ejen sosialisasi dalam membimbing murid untuk mengamalkan nilai-nilai toleransi, kerjasama dan hormat menghormati. Dengan pendekatan yang betul, kepelbagaian ini dapat dijadikan sebagai satu kekuatan untuk melahirkan generasi yang lebih bersatu dan berdaya saing serta berfikiran terbuka. Maka itu adalah menjadi tanggungjawab semua pihak, termasuk guru, ibu bapa dan juga masyarakat untuk memastikan kepelbagaian sosial budaya ini diraihkan secara positif demi kesejahteraan bersama. Dan itu saja untuk pembentangan kami. Sekian dan terima kasih.